Tes suara. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Clear tak suara? Siapa yang live sekarang ni bersama saya, nak test dulu audio. Test 1 2 test. Okey. Macam mana audio okey Ini untuk test je. Sekejap lagi saya off balik dan kita on balik insyaAllah. Macam mana audio Syukri? Okey ke Syukri audio? Boleh respon sikit? Okay, terima kasih yang baru saja mengikuti live Amal Negeri Selangor. Tuan Bain, nak test dulu audio okey ke? Audio okey ke? Boleh respon sikit audio? Kalau okey kita boleh teruskan. Kalau tak, Ana kena off dulu dan kita on balik insyaAllah. Selayang clear. Terima kasih Ustaz Arif, Ustaz Atih kita. Okey. Baik, insyaAllah kalau clear, anda boleh teruskan dengan kuliah duha Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton live FB Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita masih lagi bernyawa, bernafas di udara yang segar ini, di pagi yang segar ini. Alhamdulillah, sudah pasti ramai tuan-tuan yang berada di rumah sekarang ini baru saja selepas selesai solat duha, dan alhamdulillah kita telah diberikan lagi nikmat iman, nikmat iman, dan Allah berikan lagi kita nikmat bersama-sama dalam jemaah ini insya-Allah. Baik, soalan mula-mula dah soalan dah tidur ke tidak? Alhamdulillah, tidur cukup, sarapan pun dah. Cuma sarapan tak berapa selera pagi ni, ya. Dia sebab itulah kuliah ni. Okey, baik, alhamdulillah tuan-tuan, pagi ni saya diberikan ruang dan peluang untuk memberikan sedikit kuliah lah, tapi saya ni bukannya lah asatizah yang berstatus ustaz. Jadi saya lebih kepada berkongsi ilmu sedikit lah yang Allah beri dalam mengendalikan kewangan, terutama dalam kewangan keluarga ini insya-Allah. Sedikit sebanyak kita berkongsi pendapat dan juga ilmu untuk kita sama-sama menambah baik kehidupan kita insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada unit tarbiyah dan dakwah Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor yang telah melaksanakan inisiatif live kuliah duha ini, dan alhamdulillah ini adalah kali yang ke-6 ya. 6 ke 5? 6. Kita bersiaran langsung melalui iklan live di Facebook Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor.
Jadi dalam peluang dan peluang ini tuan-tuan, kita share, pakat-pakat share sikit lah. Share dekat Facebook tuan-tuan, share Jabatan Amal Malaysia, page Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor ini, yang original, yang pastinya original lah. Pakat-pakat share insyaAllah. Baik. Ramai yang dah masuk. Okey, alhamdulillah. Selamat datang Tuan Irfan Hadi, Khairul Jihadi pun ada. Ada kena-mengena ke Irfan Hadi dengan Khairul? Tak ada. Okay. Tuan Syukri, okey, clear Tuan Rasdi juga clear, alhamdulillah. Firdaus, selamat datang Firdaus Siti. Nizam, Tuan Nizam kita, RSM juga bersama-sama kita. Tuan Abu Umar ada, Tuan Fahmi, saudara kita Takwah Kong pun juga sekali bersama dalam kuliah duha kita insyaAllah. Okey, selamat bersama dalam kuliah duha ini. Dan Ustaz Mio juga ada, alhamdulillah. Baik, Abu Umar, Nepal clear. Jauh perginya Nepal bagus. Baik, alhamdulillah. Pakat-pakat share tuan-tuan sebelum saya mulakan dengan mukadimah insyaAllah. Kita dalam Jabatan Amal Malaysia alhamdulillah telah diberi banyak ruang dan peluang untuk buat sedikitlah bantuan. Nak cuba cerita sedikit mengenai apa yang telah kita laksanakan dalam Jabatan Amal Malaysia ini. Kita telah diberi ruang dan peluang bersama dalam Khidmat Malaysia. Khidmat Malaysia di bawah Parti Islam Malaysia PAS. Dalam Khidmat Malaysia, ia ditubuhkan untuk menyelaras semua kegiatan aktiviti bersifat bantuan dalam bencana. Tak kira lah bencana apa pun. Dan sekarang ni negara kita sedang mengalami bencana COVID-19. Ini bencana juga. Walaupun bukannya tanah runtuh ataupun banjir, tapi ia adalah bencana yang Allah turunkan kepada kita untuk menguji ujian pada kita insya-Allah. Dan inilah dia tempatnya kita untuk bersama-sama kita memberi ruang untuk kita melihat kembali dosa-dosa kita yang kita telah lakukan. Kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kalau kita melakukan dosa, Allah tidak membalasnya sekelip mata, tidak. Tuan-tuan mencuri ataupun tuan-tuan buat perkara berdosa, Allah tidak membalasnya sekelip mata, tidak. Tapi Allah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sentiasa bertaubat. Ini satu ruang yang Allah beri sangat besar pada kita, iaitu taubat. Ruang taubat ini sangat luas. Jadi ambil masa ini tuan-tuan, ambil masa ini sementara tidaklah banyak sangat bencana alam berlaku di negara kita, tapi inilah ruang kita muhasabah kita untuk kita sama-sama muhasabah diri kita, melakukan perkara-perkara baik dan mengisafi benda-benda atau perkara-perkara yang kita lakukan sebelum ini, perkara-perkara yang maksiat ataupun berdosa. Jadi inilah ruang yang Allah berikan. Baik, terima kasih. Angah Mi juga ada bersama kita. Tuan Abu Umar tanya, saya pakai kain je ke? Tak, saya pakai seluar lengkap hari ini insya-Allah. Okey, lengkap. Selamat datang Tuan Fahmi, Tuan Abu Aisyah. Ini Farid Zubir pun ada, alhamdulillah. Baik. View sekarang 46. Okey, terima kasih. Baik, kita boleh mulakan dengan mukadimah insya-Allah. Sebelum tu masih lagi kita pakat-pakat lagi share, Facebook Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor insya-Allah live. Bukan senang pengarah Allah nak buat live ni. Kita pun duk malam tadi ustaz menyimak bacaan Al-Fatihah pun saya tak sempat lama kerana ingin berbincang untuk khas untuk slot hari ini insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada semua frontliner kita, frontliner kita tak kira lah daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan dan semualah yang terlibat dalam frontliner
dan juga yang membantu frontliner, dan paling utama adalah frontliner yang duduk di rumah. Terima kasih kepada semua yang masih lagi stay at home, tidak keluar rumah. Alhamdulillah, kita memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ini dengan sentiasa duduk di rumah, insya-Allah. Baik. Okey, Ustaz Abi Fatih pun ada. Ini Ustaz Anik kita. Terima kasih kerana share, insya-Allah. Baik tuan-tuan, tajuk yang diberikan pada saya lebih kepada pengurusan keuangan pasca COVID-19 nanti. Bila sebut pasca COVID-19 nanti ni, kita tak tahu tuan-tuan bilalah tamatnya waktu COVID-19 ni. Sekarang ni dah masuk fasa ketiga, 2 minggu fasa ketiga. Dan mungkin juga ada jangkaan mengatakan kita akan berada dalam PKP ini sehingga raya. Sehingga raya. Makna pasca COVID-19 ni tidak tentu bila. Mungkin selepas raya ataupun selepas raya haji. Kita tak tahu. Tapi mengikut WHO sebaik-baiknya 6 bulan. 6 bulan. Maknanya kalau bulan 3, bulan 9 tuan-tuan, kita sebut pasal pasca 2019 COVID-19 ini. Baik. Sebelum kita pergi sebut mengenai pasca 19 ini, Ana lebih suka untuk kita share ke pengurusan kewangan ketika berlakunya COVID-19 ini. Kerana ketika ini tuan-tuan, walaupun kita diberi banyak bantuan yang disebut oleh Perdana Menteri kita, Bantuan Prihatin Nasional BPN, kita mesti ingat untuk sentiasa berjimat, kerana keadaan COVID-19 ini tidak menentu. Baik. Okey, sambil-sambil tu saya tengok juga Facebook ni ada yang memberi respon, bos nak pergi raya rumah bos, boleh tak? Syukri, sila boleh, insya-Allah. Kalau COVID-19 atau PKP ini tamat, bolehlah raya rumah saya. Kalau tak tamat lagi, janganlah keluar rumah, insya-Allah. Baik, tajuk yang lebih saya suka sebut ialah tuan-tuan, berbelanja mengikut keperluan, bukan ikut kehendak nafsu. Ini key point dia. Berbelanja ikut keperluan, bukan ikut kehendak nafsu. Apa itu keperluan dan apa itu kehendak nafsu? Tuan-tuan boleh bezakan. Keperluan kita dekat rumah, kita nak kena ada makanan, betul? Tapi bila sebut dengan kehendak tuan-tuan, macam-macam yang akan ada kehendak tu. Kehendak kita nak makan macam-macam, dengan spaghetti lah, dengan rendangnya lah, belum raya dah jadi raya. Jadi macam-macam, steamboatnya dan sebagainya. Time duduk rumah ni lah baru rasa macam nak makan macam-macam. Kena pula isteri masak sedap. Aduh, lagilah. Tapi tuan-tuan, dalam ketika bencana ini, itu bukanlah keperluan kita. Kita kena pertama sekali ialah ubah gaya hidup kita. Ubah gaya hidup kita. Baik. Kenapa kita kena ubah gaya hidup kita, tuan-tuan? Itu dia. Sebab apa? Kehidupan kita ketika PKP ini pun telah berubah. Berubah tuan-tuan. Berubah sebab apa? Sebelum ini pagi-pagi kita pergi kerja, betul tak? Kita pergi kerja, pagi kita makan tengah hari dengan kawan-kawan, kita balik rumah, makan malam kat rumah, macam biasa. Macam biasa. Tapi ketika PKP ini, kita tak ada dah istilah pergi kerja, balik kerja dah. Mana yang stay at home, kenalah duduk rumah saja. Mana yang terkandas di kampung, tak dapat nak balik, duduk dengan rumah keluarga, rumah mak ayah ataupun rumah mertua. Jadi kehidupan kita, gaya hidup kita sudah pasti berubah. Baik. Tuan-tuan, apa yang ingin saya katakan di sini ya? Kita kena hidup cara sederhana. Ini yang poin pertama lah. Ubah gaya hidup cara sederhana. Sebab apa? Tempoh PKP kita tak boleh jangka.
Baik, berjimat bagi kelangsungan hidup dalam PKP. Walaupun tuan-tuan kita diberi bantuan macam B40, M40, B40 akan menerima 1,600 bantuan. Pada bulan ini 1,000 dan bulan hadapan 600. M40 ini adalah dua kategori yang sangat terjejas ketika PKP. 1,000 bantuan yang diberikan oleh kerajaan yang akan dibayar pada April ini 500 dan bulan Mei 500. Walaupun begitu, tuan-tuan telah diberikan lagi satu kemudahan yang kerajaan sebut, yang Perdana Menteri yang dikasihi kita sebut, mengenai penangguhan bayaran pinjaman. Penangguhan bayaran pinjaman ini satu kemudahan yang sangat baik, tuan-tuan. Kerana selama 6 bulan tuan-tuan tak perlu bayar pembiayaan ataupun loan lah. Kalau buat loan pun loan lah. Kalau buat pembiayaan Islamik, pembiayaan. Jadi nak sebut pasal moratorium. Moratorium ni penangguhan lah. Penangguhan 6 bulan. Ini juga satu nikmat ya, nikmat yang diberikan kepada kita untuk kelangsungan hidup kita selama PKP ini. Jadi masalah keuangan kita perlu atasi dengan sikap kita berjimat cermat. Jangan berbelanja mengikut kemahuan. Mengikut kemahuan. Baik, ubah gaya hidup, tuan-tuan. Pertama, ubah gaya hidup. Lagi-lagi nak masuk Ramadan ini, kita kena ubah gaya hidup. Kehidupan dunia ini, tuan-tuan, dia adalah hiburan. Allah sebut Allah sebut wa mahazihil hayatud dunya illa lahwa walaib. Maknanya kehidupan dunia ini jika dinilaikan dengan akhirat tidak lain ibarat seperti hiburan. Allah sebut Allah sebut ibarat seperti hiburan. Jadi kat dunia ni kita macam hiburan. Hiburan ni sementara sifat dia. Suka duka sementara hiburan. Macam kita tengok drama lah. Drama pukul 7, pukul 8.30, pukul 9 dan sebagainya, drama. Hiburan lah tu. Hiburan bentuk sementara. Jadi dunia ini tempat hiburan sementara dan akhirat tempat kekal abadi. Jadi tuan-tuan, nak masuk Ramadan ni kita hidup cara sederhana. Cara sederhana, berhibur pun cara sederhana, insya-Allah. Baik. Saya pergi kedua tempat poin yang kedua saya. Insya-Allah tuan-tuan, bagaimana kita nak menguruskan keuangan kita? Yang kedua, pertama tadi kita kena ubah gaya hidup kita, betul? Daripada hidup sebelum ini kita kena hidup lebih bersederhana ataupun berjimat cermat. Jangan terlebih membeli barang. Jangan panik untuk membeli barang terlalu banyak. Kerana kadang-kadang bila kita panik beli barang ni, kadang-kadang barang tu tak perlu. Tiba-tiba je time nak pakai tu dah expired. Itu sayang sangat, rugi. Makna membazir. Jadi tak perlu panik mengenai pembelian panik. Jadi stay relax. Okey, baik. Seterusnya adalah kedua, agih wang anda. Okey, ada soalan ke untuk yang pertama tadi? Okey, baik. Dulu ingat dah kaya nak makan tidur je. Sebelum kaya Allah dah bagi. Dah bagi janji Allah itu pasti. Ya, betul, Ajim. Ajim Alamak. Allah. Nama Alamak. Baik. Daripada Syabab Al-Ghafari, Kota Kinabalu clear. Jauh dah Kota Kinabalu dia. Baik. Ada soalan. Penangguhan bayaran loan, interest dia tetap jalan ataupun hold juga? Baik, soalan yang baik. Untuk moratorium ini, tuan-tuan, kalau kita, dia ada dua perbezaan yang sangat besar antara pembiayaan kewangan Islam dengan loan, pinjaman konvensional. Baik, bila kita sebut konvensional, dia ada interest, ada interest. Maknanya walaupun kita diberi penangguhan 6 bulan bayaran, tapi interest itu tetap berjalan. Yang menyedihkan ialah konvensional ini, walau interest tu tetap berjalan dan interest tu dikira interest ke atas interest. Contoh dia bulan 4 ini tuan-tuan tak perlu bayar, memang tak perlu bayar. Contoh dia, tuan-tuan punya installment atau pembayaran bulanan dia 1,000. 1,000. Dalam 1,000 itu interest dia sahaja adalah 700. 700. Maknanya principal 300. Tapi tuan-tuan tak perlu bayar 1,000 tu.
ditangguhkan pembayaran 1,000 tu. Tapi 700 itu tetap di-charge pada bulan tersebut. Dan 700 itu bila di-charge dibawa kepada bulan akan datang, bulan Mei. Makna bulan Mei 700 yang interest bulan 6 itu akan dimasukkan sekali dalam bulan Mei. Prinsipal bulan Mei. Maknanya bila calculate balik kemungkinan interest itu akan bertambah. Jadi dia itu yang disebut sebagai interest ke atas interest. Itu konvensional tuan-tuan. Sudah pasti kalau konvensional ni saya tak galakkan lah. Kalau tak galakkan sangat untuk ambil konvensional ni, lebih baik kita ambil perbankan Islam, kerana dia dah tetap calculate profit dia. Bila kita sebut, tak kisahlah tuan-tuan, sebelum ni tuan-tuan ambil BBA, Buy Bintama Anjil ataupun Munawarah Mutasyawarah dan sebagainya, apa saja produk Islamic banking, asas dia ialah profit yang dikira sudah tetap. Makna kalau bulan Mei itu bulan April itu 700 profit yang di-charge kan, profit yang di-charge itu tidak akan membawa kepada bulan akan datang untuk di-charge lagi, tidak. Maknanya bulan Mei profit akan di-charge mengikut prinsipal pada bulan Mei. Jadi Islamic ini dia tak ada istilah interest ke atas interest. Bila interest ke atas interest ni bergadang-gadang. Sebab itu bila tuan-tuan ambil konvensional, kena berhati-hati sikit lah untuk ambil moratorium ini. Sebab apa? Kalau baru saja loan yang baru, contoh dia, kalau tuan-tuan baru saja buat loan ni tahun lepas, sudah pasti interest dia tinggi tuan-tuan. Interest pada awal tahun ini tinggi. Jadi bila kita calculate balik, mungkin 6 bulan yang tuan-tuan kena tangguh bayaran ini, interest dia bertambah. Bertambah dan ada, bila kita calculate balik, kira-kira balik, kita mengalami kerugian sebenarnya. Rugi dari sudut amount lah. Amount yang kita kena charge, interest yang kita kena charge. Jadi kalau baru buat loan konvensional, saya sarankan tuan-tuan bayar saja. Moratorium tu tak payah ambil. Tapi kalau tuan-tuan dah lama buat loan, ambil moratorium ini. Dia akan memberi ruang kepada tuan-tuan untuk lebih berjimat dalam sudut interest itu. Tapi kalau tuan-tuan ambil konvensional, ambil Islamik, insya-Allah tak ada masalah, tuan-tuan ambil saja moratorium ini. 6 bulan penangguhan bayaran, sangat baik. InsyaAllah 6 bulan tuan-tuan, kalau 1,000 sebulan, tuan-tuan itu rumah mungkin 1,000. Kalau kenderaan, loan kenderaan 600 contoh, 600. 1,600 tuan-tuan dah boleh berjimat untuk tempoh 6 bulan. 1,600 kali 6. Jadi kalau 1,000 saja kali 6 dah 6,000 tuan-tuan. 6,000 simpanan. Simpanan yang boleh tuan-tuan buat. Sama ada tuan-tuan nak simpan atau tuan-tuan nak belanja. Sebut macam saya sebut tadi, pertama tuan-tuan kena ubah cara gaya hidup. Jangan berbelanja mengikut kehendak, jangan berbelanja ikut nafsu. Kena belanja ikut kehendak kita. Mengikut keperluan kita. Mengikut keperluan. Jadi kalau tuan-tuan ada loan 2, kereta dengan loan rumah, ada loan EPF lagi, loan ASB lagi dan sebagainya. Yang term loan ataupun pembiayaan tetap, maknanya secara automatik bank-bank akan memberi moratorium, penangguhan bayaran selama 6 bulan. Kita ambil insya-Allah. Jangan tak ambil. Cuma yang saya nasihatkan yang baru buat loan. Minta maaf tuan-tuan, tiba-tiba pula serak untuk mesti jalan sebelah. Baik. Yang baru saja buat loan konvensional, saya sarankan untuk tidak mengambilnya moratorium, sebab interest dia terlalu tinggi. Interest tinggi dan interest ke atas interest ke atas interest. Jadi terlalu tinggi. Baik. Terlalu banyak bercakap. Baik, kita tengok ada soalan ke tidak. Ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan, semua faham lah tu, insyaAllah. Semua faham, baik. Alhamdulillah. Kedua, tak boleh jadi.
serak dia teruk sangat. Baik, kedua, kita kena belajar macam mana nak agih wang kita. Okey. Tuan-tuan, yang mana makan gaji tu alhamdulillah, okeylah. Makan gaji ni, gaji tetap jalan. Kerajaan jamin. Gaji tetap jalan dan juga telah dapat lagi bantuan Prihatin Nasional BPN. Itu yang makan gaji. Bagaimana mereka pula yang bekerja sendiri, dan juga bekerja harian, maknanya gaji dia gaji hari. Contoh dia macam peniaga yang kerja, pemandu Grab, IKS, peniaga makanan dan sebagainya. Ni B40 pendapatan bawah, gaji bawah 4,000. BPN diberikan kepada tuan-tuan 1,600. Baik, 1,600, 1,000 pada bulan ini. Tuan-tuan ambil. Jangan tak ambil tuan-tuan. 1,000 ni tuan-tuan ambil. Jadi bila dah dapat 1,000 untuk bulan ni, macam mana kita nak agihkan duit 1,000 ni? Kalau boleh tuan-tuan, gunakanlah duit 1,000 ini untuk pembelanjaan rumah. Kita ada dua, keperluan rumah dan pembelanjaan dapur. Bila keperluan rumah, kita nak sebut keperluan rumah ini, contoh dia lah. Mungkin keperluan rumah, tiba-tiba hari ini lampu kita, mentol kita mati, sebiji dua. Itu adalah keperluan rumah. Ataupun televisyen rosak, TV rosak, ataupun sofa rosak dan sebagainya lah. Ada barang-barang rumah yang rosak, bil elektrik dan sebagainya. Itu keperluan rumah. Jadi keperluan dapur perlu diberikan keutamaan, kerana tuan-tuan hidup perlukan kepada makanan. Sebab tuan dah sebut tadi, saya sebut tadi, berbelanja mengikut keperluan, bukan mengikut kehendak. Maknanya dapat 1,000 ini, belanja ikut kehendak, ikut keperluan. Beli barang dapur yang perlu saja. Jangan kalau dah ada dapat 1,000 ni, terlebih-lebih pula nak beli makanan, nak beli lebih-lebih pula macam spaghetti lah, barbecue, lamb dan sebagainya. Baik, time ini tuan-tuan kena berhenti untuk membeli barang-barang yang mahal. Contoh sotong, udang, yang mahal lah. Seafood mahal ni, hold dulu. Jangan beli dulu. Belilah ikan kembung ke, cukup, insya-Allah. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena lihat harga barangan, harga keperluan rumah, keperluan dapur kita, keperluan bukan ikut kehendak, bukan ikut nafsu. Tuan-tuan beli ikut keperluan, beras, tepung, dan sebagainya. Baik. Jadi yang kedua, pertama ubah gaya hidup, yang kedua agih wang anda. Maknanya tuan-tuan dah siap-siap dapat je gaji bulan ni, insya-Allah. Bulan ni gaji tuan-tuan dah kena agihkan. Mana satu tuan-tuan nak bayar untuk keperluan dapur dan juga keperluan rumah. Bil tetap kena bayarlah. Bil elektrik dan sebagainya. Bil telefon, bil online dan lain-lain lah. Jadi jangan buat pembelian panik. Jangan buat pembelian panik. Tuan-tuan, aturkan perbelanjaan, hari perbelanjaan anda. Aturkan hari perbelanjaan anda seminggu sekali. Jangan buat pembelian panik, sebab ia akan meningkatkan perbelanjaan anda sebenarnya. Akan meningkatkan perbelanjaan. Jadi tuan-tuan beli ikut keperluan setiap minggu. Maknanya Sabtu Ahad ini boleh keluar, ketua keluarga keluar, beli barang keperluan dapur, listkanlah. Biasa orang rumah dia dah listkan lah semua. Biasanya ada WhatsApp je. Kita pun pergi ke kedai, pergi ke pasar raya. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang lelaki yang pergi ke pasar raya, semua pegang telefon. Pegang telefon, dia tengok list barang makanan. Dia tengok sini, beras, telur, ayam, ikan dan sebagainya lah. Sayur, ada yang tak dapat nak bezakan.
sayur. Sayur kobis dengan bunga, sayur sawi, tak tahu sayur mana, sayur sawi yang macam mana, itu suami dahulu. Tapi suami sekarang, bila sebab fikir ni semua dia tahu. Dia dah belajar apa itu sayur dan apa itu ikan, pelbagai jenis ikan. Dia dah belajar. Baik, itu salah satu kelebihan KPK ni, PKP ni. Baik, beli barang yang perlu saja. Beli barang perlu saja. Contoh dia, selain daripada makan minum, belilah ubat. Ubat-ubat, tuan-tuan. Mana tahu dalam keadaan duduk di rumah saja ini, ada yang sesama, ada yang demam, standby lah ubat, Panadol ke dan sebagainya. Kemudian belilah hand sanitizer, dan juga mask, untuk keperluan kita bila ketua keluarga keluar rumah. Baik. Yang paling penting ialah jangan dekati online shopping. Time perintah kawalan pergerakan ini, PKP ini, hindarilah diri anda daripada online shopping. Bila anda buka online shopping ni, macam-macam tuan-tuan perempuan nak beli. Ada benda yang tak perlu beli pun dia beli. Time-time tak pergi kerja, dia beli baju kerja. Itu pun itu pun satu masalah juga tu. Tak kerja, beli baju kerja. Elok lah. Jadi tuan-tuan, berjimat cermat, hindari, jangan dekati online shopping. Itu nasihat saya, supaya tuan-tuan tidak membeli ataupun terbeli barangan yang tidak perlu sehingga kinilah, setakat ini. Kalau macam online shopping yang perlu, tu tak apa. Nak beli pampers ke, nak beli susu anak ke apa ke, suami pula kerja dan sebagainya, bolehlah beli online yang itu. Tapi yang online yang lain, contoh seluar lah, baju ke, kasut ke apa ke, itu kena tangguh dulu, tangguh dulu, sebab itu adalah kehendak kita, bukan keperluan setakat ini, keperluan ketika PKP ini. Baik, tuan-tuan, pertama, ubah gaya hidup. Kedua, agih wang anda. Ketiga, tuan-tuan mesti belajar menabung. Tu dia. Syukri sebut Lazada berhantu, bos. Beli sikit pasti nak lagi. Ya, betul. Lazada ni kadang-kadang lain macam dia punya hantu dia, tuan-tuan. Yalah, mungkin kita rasa murah ni, boleh je beli, tuan-tuan. Mungkinlah beli raket ataupun beli peralatan sukan sedikit sebanyak itu murah, tapi itu adalah kehendak kita, nafsu kita nak, bukan keperluan kita ketika ini. Tuan-tuan nak beli bola ke, nak beli apa saja peralatan sebagainya, basikal dan sebagainya pun bukannya boleh pakai pun ketika PKP ni. Jadi tak perlulah kita beli. Hindari shopping online, beli barang yang perlu saja. Baik, tu dia Tuan Arba'in pun dah sebut. Okey, dia tanya, nafsu barang kehendak tu lagi kuat, macam mana nak kawal? Ya, ini yang paling susah ni, nak kawal lah. Sebab tu saya sebut, hindari daripada jari jemari itu mendekati shopping online. Tak kisahlah Lazada ke, Shopee ke dan sebagainya. Jangan sekali-kali klik application tersebut. Baik. Ustaz Zul Amri juga ada. Alhamdulillah Ustaz, sihat. Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat, Ustaz Zul ni orang lama kita dalam Jabatan Amal, sangat berpengalaman dalam hal ehwal kurikulum lah. Kurikulum kita Jabatan Amal kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Zul bersama-sama kita dalam online ini. Terima kasih pada semua yang memberi respon di dalam Facebook Live Jabatan Amal Malaysia Negeri Sembilan. Baik. Ya, okey, kita terus yang ketiga, menabung. Tuan-tuan tadi menabung. Lihat bantuan nasional ini, perhatian nasional ini. Okey, macam saya sebut tadi, ubah gaya hidup tu sekalilah kita untuk berjimat cermat. Berjimat cermat bersama, bantu berjimat cermat penggunaan elektrik dan bekalan makanan dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, COVID-19 ini kita tak tahu bila terputusnya rangkaian dia.
Dan PKP ini kita pun tidak jangka bila dia akan tamat. Jadi tuan-tuan kena ada masa ataupun ruang untuk kita menabung untuk bulan-bulan yang akan datang. Daripada jumlah pendapatan tuan-tuan bulan ini, contohlah yang tak bekerja, dia terpaksa menggunakan bantuan yang ada RM1,000 daripada bantuan BPN, bantuan Prihatin Nasional, yang B40 lah. Yang M40 akan terima RM500. Kebanyakan B40 dan M40 ini lebih kurang 330,000 adalah orang yang bekerja makan gaji, dan selebihnya mereka yang bekerja sendiri. Jadi yang makan gaji, insyaAllah gaji tetap jalan, cuma tuan-tuan kena pandai agihkan wang anda, dan ada portion daripada jumlah keseluruhan dia. Tuan-tuan tak perlu bayar lagi loan kereta, loan rumah, bil elektrik pun ada diskaun, bil data plan ataupun bil Unify Telekom, Maxis dan sebagainya pun ada diskaun, insyaAllah. Bil air pun ada diskaun. Jadi diskaun-diskaun ini tuan-tuan cuba agihkan dia ke tempat menabung. Contoh tuan-tuan, tiap-tiap bulan elektrik 300, tapi sebab PKP ni ada diskaun. Tapi sebab kita duduk rumah, elektrik tetap berjalan sentiasa. Mungkinlah kat situ tak ada diskaun lah, kat situ tak adalah beza dia, mungkin 300 bulan ni, 300 samalah bulan depan dan sebagainya. Tapi jika ada pengurangan, duit yang lebihan atau pengurangan itu kita kena simpan. Kita simpan, kita masukkan dalam saving account kita. Dalam keluarga kita kena ada saving account, kita ada current account. Current account ni account semasa lah, account semasa, dan saving account saving lah. Jadi kalau ada isteri pun ada account. Tak kisahlah tuan-tuan nak letak tabungan itu di account isteri ataupun account saving. Jadi pastikan setiap bulan ada amount, iaitu 30% daripada keseluruhan pendapatan tuan-tuan bulan itu diletakkan dalam tabung, dalam tabung untuk hidup akan datang. Akan datang insya-Allah. Baik. Yang keempat ni yang saya nak tekankan sikit tuan-tuan, iaitu mengenai bayar hutang tertunggak dan selesaikan kreditan. Baik. Bila kita sebut tuan-tuan moratorium 6 bulan, sudah pastinya tuan-tuan akan menerima satu benefit, tidak perlu membayar hutang selama 6 bulan. Tetapi tuan-tuan, ada di kalangan kita mungkin ada tertunggak, hutang yang tertunggak. Contoh kalau mungkin sebelum PKP ini kita ada 2 bulan tertunggak, bayaran bulanan kereta. Jadi gunakan waktu PKP ini 6 bulan tanpa bayaran tu, tuan-tuan selesaikan yang 2 bulan tertunggak tu. Tak kiralah rumah ke, ASB ke, ataupun juga kenderaan, loan kenderaan ataupun pembiayaan kenderaan. Jadi selesaikan hutang tertunggak dahulu. Jangan duk suka sangat kodonnya 6 bulan tak payah bayar, dan 6 bulan tu tuan-tuan tak bayar, tak. Jangan. Maknanya ada ruang tuan-tuan, dalam 6 bulan ni tuan-tuan selesaikan tunggakan. Sebab apa? Pihak bank dia tak akan potong dah yang tertunggak tu. Contoh kalau sebelum PKP, sebelum moratorium dilaksanakan, tuan-tuan dah ada sebulan tunggakan dalam akaun, loan account ataupun pembiayaan tuan-tuan. Bulan April ini tuan-tuan tetap bayar loan tu, untuk selesaikan tunggakan yang lepas. Kemudian bulan depan kalau dah selesai tunggakan, startlah untuk tidak membayar. Contoh kalau tinggal lagi 3 bulan lah tuan-tuan tak perlu bayar, simpan duit tu. Baik. Kemudian saya sarankan supaya tuan-tuan selesaikan hutang kad kredit. Sebab apa? Saya paling pantang betul kad kredit tuan-tuan. Ni memang kad kredit ni saya tak sarankan untuk tuan-tuan pakai sebenarnya. Tapi kena ada lah paling tidak satu saja kad kredit untuk kecemasan. Itu biasa orang sebut. Tapi bagi saya tidak menggalakkan penggunaan kad kredit. Jadi debit card kita guna debit card saja. Belanja ikut kemampuan kita. Bukan berbelanja ikut
kemampuan hutang. Kemampuan hutang kita, kredit kad itulah ada kemampuan hutang kita. Bank kata tuan-tuan boleh ada kredit kad 30,000. Itulah kemampuan hutang tuan-tuan. Tuan-tuan pakai 30,000 tu sampai habis. Jadi jenuh tuan-tuan nak bayar balik. 30,000 nak bayar balik memang jenuh. Bila mana kredit kad ni kita main pakai saja. Dah tak ingat dah. Dah tak ingat dunia. Kadang-kadang tu benda tak perlu pun kita beli menggunakan kredit kad. Jadi jangan menggunakan kredit kad untuk memberi perkara-perkara yang menjadi kehendak kita lah. Sebab bila dah jadi berlaku begitu, tuan-tuan nak bayar balik pun susah. Dan akhirnya tuan-tuan terhutang, habis separuh gaji tuan-tuan untuk bayar kredit kad saja. Baik, ambil masa kalau tuan-tuan tak ada hutang, kalau tuan-tuan tak ada tunggakan, ambil masa moratorium ini 6 bulan ini untuk selesaikan hutang kad kredit. Contoh tuan-tuan 6 bulan ini tuan-tuan tak perlu bayar installment 1,000. Maknanya lepas 6 bulan ni tuan-tuan ada 6,000 untuk tuan-tuan bayar kad kredit. Selesaikan kredit dan tutuplah. Tutup kad kredit ni. Tutup. Tinggalkan satu saja. Kalau ikut kawan saya, dia sebut satu kad kredit memadai untuk sebagai benda-benda yang kita tak jangka. Contoh tiba-tiba kereta rosak dan sebagainya, kita boleh guna kad kredit. Tapi itulah satu sajalah kad kredit. Jangan sampai tuan-tuan tak perlu nak bangga lah ada 6-7 kredit kad, sebab semua tu kredit kad, hutang. Tapi kalau tuan-tuan ada 10 debit card, itu memang hebat lah tu. Debit card 10, tapi balance dia kalau dalam setiap bank tu 10 sen, 30 sen pun tak guna juga. Cukuplah 2-3 kad tuan-tuan, satu kad debit, satu kad kredit, insyaAllah. Baik, yang akhir sekali tuan-tuan, yang kelima. Dah sejam baru setengah jam. Dah baru setengah jam, terasa 1 jam pun. Baik. Okey, apa lagi? Ada soalan? Hantaran kahwin tak ada pula diskaun pula. Tuan Syukri tu tanya hantaran kahwin. Allahu Akbar, tak ada diskaun Tuan Syukri. Ya insya-Allah, bolehlah nego-nego dengan bakal bapa mertua, mak mertua, tanya-tanyalah kok ada diskaun ya. Baik. Terima kasih Tuan Roslan yang baru join kita. Tuan Hadi Ahmad, ini pernah ahli jawatankuasa Dewan Pemuda PAS Pusat bersama-sama kita pada pagi ini insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Hadi. Baik. Yang kelima tuan-tuan, ini yang saya nak pesan molek sangatlah ni. Iaitu tuan-tuan libatkan anak-anak dalam semua aktiviti keluarga. Kat sini tuan-tuan boleh menjimatkan banyak benda tuan-tuan, boleh menjimatkan penggunaan elektrik. Itu dia. Baik. Saya sebut kat sini, bila duduk dalam keluarga ni, dalam PKP ini, sudah pasti kita sentiasa solat berjemaah. Jadi saya sarankan bukan solat saja berjemaah, gunakan konsep jemaah ni dalam semua aktiviti tuan-tuan dalam keluarga. Contoh dia kalau makan berjemaah, makan sama-sama. Jadi dia kat sini tuan-tuan akan menjimatkan elektrik sebenarnya tuan-tuan. Menjimatkan elektrik. Macam mana saya sebut jimatkan elektrik ni tuan-tuan? Bila mana semua aktiviti kita buat secara berjemaah. Contoh kita makan berjemaah, makan dekat meja, semua ada dekat ruang tamu ni, tutup semua switch, switch bilik air, aircon dekat atas ke dekat ruang tamu dan sebagainya. Hanya satu tempat saja menggunakan elektrik, iaitu ruang makan. Bila semua dah kumpul kat ruang makan, tak adalah seorang tu dekat bilik, tak adalah seorang itu dekat ruang tamu pakai televisyen, ada seorang lagi dekat ruang bacaan dan sebagainya. Jadi kat situ kita akan mengurangkan penggunaan elektrik. Bila habis makan berjemaah pula tengok TV contohlah, lepas solat jemaah, solat Zuhur, ajak anak-anak semua duduk kat ruang tamu, tengok TV. Semua duduk kat ruang tamu tuan-tuan. Nak main game ke, nak tengok WhatsApp ke apa ke, semua duduk kat ruang tamu.
Jangan ada yang duduk dekat bilik, jangan ada yang duduk dekat dapur dan sebagainya. Ini dapat menjimatkan elektrik tuan-tuan, kerana semua ahli keluarga kita duduk di satu tempat. Kat situ saja buka lampu, kat situ saja menggunakan elektrik. Jadi apa yang sebut-sebut tadi, libatkan anak-anak dalam semua aktiviti supaya kita dapat berjimat cermat dalam penggunaan elektrik dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan, sebut tadilah, berjemaah, dalam tengok TV pun berjemaah, makan pun berjemaah, belajar pun berjemaah, tazkirah pun berjemaah, dan mengaji juga berjemaah. Jadi time mengaji, lepas solat semua mengaji. Jangan ada yang pergi lari masuk bilik lah, apalah dan sebagainya kan. Yang tak boleh mengaji pun duduk juga dengar orang mengaji, duduk dekat situ. Kerana bila ada salah seorang, 2-3 orang masuk saja bilik, dia dah buka lampu dah. Dia dah buka lampu, dia dah buka aircon, dia dah buka macam-macam kat bilik dia. Jadi pembaziran di situ. Sebab apa? Tuan-tuan menggunakan 2-3 lampu dan sebagainya lah. Kat situ tuan-tuan kita boleh berjimat. Kita gunakan konsep libatkan anak-anak kita, keluarga kita dalam perkara-perkara seperti solat berjemaah. Baik. Lagi satu tuan-tuan, dalam hal ini saya nak sarankan supaya suami ataupun isteri libatkan anak dalam aktiviti ketika memasak. Memasak. Alhamdulillah, anak saya yang nombor 3 dah pandai memasak lah. Dia nak makan burger, dia masak sendiri. Jadi tuan-tuan, time inilah adalah time yang paling sesuai untuk kita ajar anak kita memasak. Lagi-lagi yang anak-anak yang UPSR dah tak perlu UPSR ni. Sebelum ni duk pulun lah belajar apa semua. Jadi kena belajar juga, tapi ada ruang masa untuk ibu bapa ajar anak-anak mengenai perkara-perkara ataupun aktiviti keluarga. Contoh memasak lah. Anak lelaki, tolonglah ibu dan ayah buang sampah, dan juga menyapu rumah dan sebagainya. Anak perempuan tolong ibu di dapur, insya-Allah. Baik. Soalan anak lelaki jadi imam solat. Ya, betul. Masa PKP ini kita kena test anak kita. Kebetulan pula anak saya tingkatan 2. Alhamdulillah boleh jadi imam. Gila-gila dengan saya. Kalau maghrib saya imam, isyak pula dia imam. Jadi sedikit sebanyak saya minta dia tambah sikit bacaan doa, hafal doa dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini pun guru dia ada telefon minta tasmik bacaan dia, dan alhamdulillah dalam PKP ini ada ruang untuk mereka melakukan aktiviti yang berfaedah. InsyaAllah. Harga minyak turun. Tuan Arbain sebut harga minyak turun. Adakah lepas COVID nanti harga minyak akan naik mendadak macam asal? Okey, baik. Tuan-tuan, bila sebut pasal harga ni, dia bergantung pada permintaan dan penawaran, ya. Permintaan. Kalau bagi ekonomi tuan-tuan, kita tahu asal permintaan. Jadi ketika ini mungkin harga minyak turun disebabkan permintaan tak ada. Tak ramai yang keluar bekerja menggunakan kenderaan, jadi permintaan untuk menggunakan minyak ini turun mendadak. Turun mendadak sehingga kan harga minyak jatuhlah, boleh diturunkan. Boleh diturunkan ke bawah sehingga berapa sen, berapa ringgit sen. Dan kemungkinan akan naik itu mendadak. Saya tak pasti sama ada dia boleh jadi mendadak atau tidak, tapi kemungkinan dia akan naik kembali ada, mengikut pasaran harga minyak lah, dan juga subsidi dan sebagainya. Jadi ini perkara subjektif lah untuk kita bincangkan. Ada formula dan sebagainya. Itu adalah bergantung pada pihak kerajaan. Kalau dia nak kekalkan, dia boleh kekalkan. Dia ada kemampuan untuk kekalkan, dia akan kekalkan, insyaAllah. Mungkin juga dia akan kekalkan selama 6 bulan ini, untuk pastikan keadaan ekonomi kembali pulih, dan juga akan dinaikkan sedikit demi sedikit dan sebagainya mengikut keperluan dan sebagainya, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada soalan yang telah diajukan ini. Jika ada soalan lain, insyaAllah boleh kita kongsi, tuan-tuan. Baik, saya nak sebut sedikit pasal bantuan perkhidmatan nasional ini. Okey, sememangnya yang terkesan adalah B40 dan M40, tuan-tuan.
B40 dan M40. Jadi bila kerajaan telah memberikan semua rakyat yang di bawah isi rumah B40 di bawah RM4,000 pendapatan dia sebanyak 1,600 dan juga M40 middle 40% sebanyak RM1,000 bagi pendapatan bawah 8,000. Yang pendapatan lebih 8,000 dia dah ada level dia yang lain ya. Ini adalah satu bantuan yang sangat baik, tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang ini untuk terima bantuan ini sama ada tuan-tuan guna, tuan-tuan dan puan nak guna atau tidak, itu terpulang, tapi tuan-tuan ambil dan boleh buat simpanan, insya-Allah. Lagi-lagi nak masuk Ramadan ini nak masuk Ramadan ini, tuan-tuan, kita kena ubah gaya hidup kita, insya-Allah. Yang terkesan juga adalah golongan bujang. Bujang 21 tahun ke atas akan menerima RM 800 800. Dan juga pendapatan yang bawah 4,000 akan menerima 500. Itu dia. Itu bagus. Untuk bujang pun ada. Jadi yang sebelum ini BSH, sebelum ini semasa Tun pemerintahan Tun Mahathir, ada BSH. Jadi ada baki, ada baki akan dibayar oleh kerajaan pada bulan Julai 2020. Ini pun bagus juga, tuan-tuan. Baki BSH juga akan diberikan. Makna kerajaan tidak lupa peruntukan yang kerajaan lepas. Jadi kerajaan baru teruskan juga, insya-Allah. Alhamdulillah. Pelajar-pelajar IPT akan menerima RM200 pada bulan Mei. Ini pun yang baik juga untuk pelajar IPT, insya-Allah. RM200 untuk mereka. Dan ketika ini pelajar-pelajar IPT sekarang ini yang tak mampu, yang tak boleh balik, yang terkandas di asrama, di IPT mereka, pihak IPT dan juga pihak kerajaan juga NGO juga ambil peranan untuk membantu mereka, menyampaikan sumbangan makanan dan sebagainya. Alhamdulillah. Buat masa ni kita tidak ada terdengar lagi mana-mana keluarga yang telah terputus habis bekalan makanan. Jika ada, boleh hubungi mana-mana NGO ataupun kami sendiri, Hemat Malaysia, untuk kita sampaikan bantuan. InsyaAllah kita akan bantu. Kita akan bantu semua, tidak mengira fahaman ideologi politik bangsa ataupun agama, insyaAllah. Baik, saya nak tekankan satu lagi mengenai satu lagi perkara yang mungkin saya boleh cadangkan kepada sahabat-sahabat yang telah terputus pendapatan. Ambil peluang ini untuk bekerja dalam sektor logistik ataupun sektor penghantaran makanan. Semalam saya keluar untuk beli makanan, dan saya nampak ramai anak-anak muda. Sebelum ini di kawasan tempat saya ni tak ramai Grab, Food Panda, Grab Food dan sebagainya. Tapi kali ini di tempat-tempat makanan fast food penuh dengan motor-motor Grab Food, Food Panda dan sebagainya. Jadi mungkin sahabat-sahabat anak muda yang terputus pendapatan boleh ceburi bidang ini, kerana saya jangkakan PKP ini akan dilanjutkan. Jadi keperluan untuk rakyat nak order makanan secara penghantaran ni agak tinggi permintaan dia sekarang ni. Memang dah tinggi dah. Jadi gunakan peluang dan ruang ini, tuan-tuan, untuk bekerja dalam bidang logistik ni, delivery. Yang mana yang sebelum ini bekerja dalam Grab, memandu Grab dan sebagainya, cuba tukar kepada Grab Food lah. Grab Food pula, kerana mungkin juga bulan Ramadan ini permintaannya akan berlipat ganda. Permintaan untuk penghantaran makanan akan jadi tinggi, lagi tinggi daripada yang berlaku sekarang ni.
Okey. Jadi masuk Ramadan. Baik tuan-tuan, untuk masuk Ramadan ini, kalau kita dah tak ada pendapatan, kita gunakan dana kecemasan. Kecemasan kita. Kalau kita ada simpanan, gunakan. Sekarang inilah masanya untuk kita gunakan untuk sara hidup kita, menyara hidup kita, insya-Allah. Tapi kalau ada pendapatan, gunakan pendapatan yang ada, dan terus simpan dana kecemasan ini, jangan digunakan. Baik. Saya nak sebut PKP ialah satu rahmat. Satu rahmat buat kita untuk kita melaksanakan jimat cermat, bagaimana Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 67. Ayat 67 lah. Surah Al-Furqan, wallazina iza anfaqu lam yasrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir atau kedekut, dan adalah pembelanja itu di tengah-tengah di antara yang demikian. Baik tuan-tuan, yang Allah sebut, membelanja harta itu, kita tidak berlebih-lebihan dan kita tidak pula merasa kedekut. Kita duduk di tengah-tengah, berlebihan tidak dan kedekut pun tidak. Kerana kalau kita berbelanja ikut kehendak, maka kita akan belanja berlebihan. Bila kita belanja ikut keperluan, mana kita belanja ikut keperluan saja. Dan kalau selepas kita belanja ikut keperluan tu ada lebihan sedikit, ada lebihan sedikit, jangan lupa tuan-tuan untuk kita berikan kepada sanak saudara kita yang terputus bekalan makanan. Kita utamakan saudara-saudara kita yang terdekat, seperti adik-beradik kita, mak ayah kita, dan juga sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita. Mana kita kena tanya. Kita kena tanya jiran-jiran kita sebelah, kiri dan kanan, macam mana hidup, okey ke tidak, kan? Dengan cerita kilang tutup, contohlah, ada ke gaji? Kalau dia kata ada gaji, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tak ada gaji, kita tanyalah, perlu tak bantuan? InsyaAllah kami sedia bantu. Jadi itu yang Allah sebut pada kita. Allah ingatkan kita, berbelanja ikut keperluan, jangan ikut kehendak. Jika ada lebihan, maka janganlah kita kedekut. Janganlah kita kedekut untuk membantu saudara kita, insyaAllah. Ini dia. Baik. Oh, ada soalan. Dia ada 3 soalan tadi. Okey, minta maaf lah. Soalan, adakah sekarang masa sesuai untuk kita membuat pelaburan jual beli emas? Oh, dahsyat soalan ni. Daripada Fahmi. Pelaburan jual beli emas. Baik tuan-tuan. Saya nak sebut beginilah. Ketika PKP ini adalah suatu yang kita perlu bertenang untuk tidak melakukan sebarang urusan jual beli. Kalau kita ada emas, kita tak boleh jual, kita simpan. Melainkan kita perlukan duit untuk kita berbelanja. Tak ada tempat sumber lain dah ni. Jadi kita jual emas kita. Itulah tempat kita sebagai simpanan kita bila berlaku kecemasan, kita gunakan. Tapi untuk kita membeli, bukan masa sekarang. Walaupun harga emas sangat baik untuk beli, tapi kalau tuan ada lebihan, itu tak apa, itu beza. Ceritanya berbeza. Kalau ada lebihan, tuan-tuan berlebihan pendapatan, contohlah, contoh, dah tak ada orang lagi tuan-tuan nak bantulah. Kan? Dah tak ada dah macam tak ada frontliner lagi perlu bantuan lah. Tuan-tuan belilah emas. Kalau rasanya lah tak ada lagi orang yang perlukan bantuan. Tapi Allah sebut tuan-tuan, jangan jadi sifat seperti orang, seperti syaitan dalam surah Al-Isra ayat 27. Jangan kita membazir. Jangan kita membazir. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ada lebihan keuangan, tuan-tuan nak belanja untuk beli emas, tuan-tuan kena fikir dahulu keperluan saudara mara kita, keperluan negara kita sendiri, frontliner kita perlu keuangan ke tidak, perlu bantuan ke tidak. Kalau mereka perlukan, sepatut dan wajib kita untuk menyalurkan wang tersebut kepada yang lebih memerlukan.
yang lebih memerlukan. Memang itu adalah hak tuan-tuan untuk membeli emas dan sebagainya, cuma saya sarankan supaya inilah bukan masanya untuk kita mengambil kesempatan ekonomi dan sebagainya, tetapi kita ambil kesempatan untuk bekalan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, terima kasih Tuan Fahmi atas soalan tadi. Soalan kedua, adakah perlu kita mengeluarkan duit daripada ASB untuk simpanan atau apa-apa simpanan jangka masa panjang? Baik tuan-tuan, ASB memang simpanan untuk jangka masa panjang. Jika tuan-tuan memerlukan untuk dikeluarkan, contoh tuan-tuan tak ada pendapatan dan sebagainya, memang tuan-tuan kena keluarkanlah duit simpanan ini. Inilah ketikanya tuan-tuan menggunakan dana kecemasan ini untuk menyara hidup, menyambung tali hidup tuan-tuan, keluarga tuan-tuan. Jadi ikut keperluan. Kalau tuan-tuan rasa perlu, dah tak ada pendapatan lain lah, tak ada pendapatan lain dan sebagainya, jadi tuan-tuan kena keluarkan ASB tersebut untuk perbelanjaan keluarga. Baik. Soalan ketiga, apa pendapat tuan? Ada segelintir rakyat yang mengatakan waktu ini jika tak keluarkan KWSP adalah satu kerugian besar, kerana kita tak tahu bila lagi boleh keluarkan wang tersebut. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan, satu lagi insentif daripada kerajaan, iaitu Air Lestari, KWSP 500 sebulan boleh dikeluarkan daripada akaun kedua, akaun nombor 2 lah. Akaun nombor 2 ni kalau kita nak sebut adalah akaun kecemasan lah. Akaun kecemasan. Akaun nombor 2 ni dah lama dah boleh keluar sebenarnya untuk tujuan tertentu. Kalau ada yang sebut kata KWSP kenapa perlu dikeluarkan, ini untuk masa hadapan kita, tuan-tuan kena ingat dalam akaun KWSP ada 2 akaun, satu akaun 1 dan satu akaun 2. Akaun 1 ni memang tak boleh keluar tuan-tuan. Itu memang untuk masa depan, masa tua tuan-tuan. Yang boleh dikeluarkan adalah akaun 2. Akaun 2 ini adalah untuk kecemasan. Contoh dia untuk perubatan. Perubatan tuan-tuan. Contoh tuan-tuan tak cukup insurans dan sebagainya, boleh keluarkan KWSP akaun 2 untuk membayar kos perubatan. Ada juga yang menggunakan untuk membayar deposit membeli rumah, boleh. Itu juga boleh dikeluarkan akaun 2. Dan sekarang ini untuk PKP, kerajaan telah membenarkan KWSP untuk memberi kelonggaran kepada pencarum mengeluarkan 500 sebulan selama 6 bulan. Maknanya 500 kali 6 lah. Tuan-tuan akan dapat dalam 3,000. Jadi ambil peluang dalam ruang ini tuan-tuan untuk keluarkan 500 tersebut. Dan 500 ini kalau tak perlu pakai, simpan. Simpan. Dia akan masuk ke akaun saving atau akaun saving tuan-tuan setiap bulan 500. Kena pergi website KWSP, buat permohonan untuk keluarkan 500. Okey. Contoh tuan-tuan, bulan ini tak perlu bayar loan rumah, tak perlu bayar loan kereta, tak perlu bayar pembiayaan tu, pembiayaan ini dan sebagainya. Cukup pendapatan tuan-tuan. Tuan-tuan keluarkan 500 daripada KWSP. Keluarkan juga. Tapi kalau dah mencukupi 500 itu, tuan-tuan tak perlu belanja. Simpan dalam saving account. Simpan dalam saving account. Sebab apa? Kita tak boleh nak jangkakan apa yang akan berlaku akan datang. Ini belum kita cerita pasal keperluan ketika bulan Ramadan, dan juga menyambut hari raya, dan sebagainya. Ambil peluang ini, kerajaan dah beri ruang ini untuk kita keluarkan KWSP 500, keluarkan, tak ada masalah. Keluarkan. Dan tuan-tuan kalau tak perlu guna, simpan. Dan selepas 6 bulan, duit ini kalau tuan-tuan tak guna, kalau tuan-tuan cadang nak masuk balik KWSP, boleh masuk balik, tak ada masalah. Boleh masuk balik, tak ada masalah. Tapi disebabkan bila dah masuk balik tu nanti, dia tak ada lagi ruang untuk tuan-tuan untuk keluarkan balik. Makna 3,000 tu kalau tuan-tuan dah masuk, lepas tu tak ada tujuan lain selain daripada beberapa perkara yang boleh dikeluarkan itu, tuan-tuan tak boleh keluarkan balik. Jadi itu terpulang kepada kita, sama ada kita nak masuk balik ke dalam KWSP ataupun tidak. Kita simpan dalam saving account pun boleh, untuk kecemasan.
Mana tahu hujung tahun nanti tuan-tuan kita akan gunakan untuk pembelanjaan anak-anak sekolah, anak-anak sekolah, yuran sekolah, dan sebagainya. Kita boleh gunakan duit tersebut. Jadi gunakan peluang ini untuk tuan-tuan ambil, keluarkan 500 KWSP itu. Itu juga kemudahan yang baik untuk kita jangka masa panjang. Kita boleh rancang pembelanjaan kita untuk tahun hadapan, insyaAllah. Baik, soalan seterusnya dari Bukit Mahkota nak ke Bandar Baru Bangi, ada sekatan polis. Ada sekatan polis dekat tol tu, ada sekatan polis. Macam-macam soalan keluar ya. Baik. Bank Islam macam mana? Nak pergi bank Islam macam mana? Soalan macam ini pun seluruh. Baik, tuan-tuan nak pergi bank Islam, kalau nak cari ATM tak perlu pergi bank Islam. Boleh cari je ATM mana-mana. BSN ada, Maybank dan sebagainya. Semua ada ATM, ada Max. Dan tuan-tuan boleh keluarkan melalui mana-mana ATM. Baik. Sekarang soalan seterusnya, adakah wajar masa sekarang untuk terminate loan ASB dalam masa terdekat memandangkan ekonomi sekarang makin mencegah? Baik tuan-tuan, kalau kita ada pembiayaan ASB atau loan ASB, kerajaan telah memberi jaminan untuk kita memberi kelonggaran menangguh bayaran selama 6 bulan. Ini bukanlah masanya sesuai untuk tuan-tuan hentikanlah, terminate dan sebagainya. Jadi tuan-tuan ada 6 bulan untuk tuan-tuan tidak perlu bayar ASB loan tu. Jadi gunakan 6 bulan ini tuan-tuan untuk tidak perlu membayar. Dan selepas 6 bulan nanti kita tengok balik. Kalau rasa tuan-tuan tak mampu untuk bayar loan tersebut, baru start terminate lah. Baru cadang untuk terminate. Untuk sekarang ini gunakan masa moratorium ini untuk tuan-tuan tak perlu bayar selama 6 bulan ini, untuk tidak perlulah nak terminate dan sebagainya. Baik. Ada soalan lain? Terus kemukakan soalan tuan-tuan dalam live Facebook kita, insya-Allah. Alhamdulillah, ramai lagi masih kekal. Setakat ini kita ada 622 yang telah chat dengan kita. Dan saya masih ada lagi masa. Dah habis masa. Dah habis masa 1 jam. Baik tuan-tuan, alhamdulillah, nak masuk Ramadan ini kita perlu beringat, belajarlah berjimat. Ana dah sebut tadi 5 perkara. Pertama, ubah gaya hidup kita. Ubah gaya hidup kita daripada dulu senang, sekarang kita hidup sederhana. Belajar untuk hidup sederhana, belajar untuk berjimat cermat. Kedua, pengurusan wang, agih wang anda dengan betul. Mana yang perlu, keperluan, dan mana yang kehendak. Yang mana yang kehendak. Jangan belanja untuk yang kehendak dahulu, belanja untuk keperluan dahulu. Belanja dapur dan sebagainya perlu. Kita asingkan awal-awal, seminggu berapa bajet lah. Kalau anak dah ramai, 4 orang, 6 orang, 10 orang kan, pastinya belanja makan dia seminggu mungkin dalam 100-200, contoh. Dah siap-siap asing, dan bincang dengan pasangan untuk tidak berbelanja mewah, sesuka hati lah. Sebelum beli barang tu minta tanya dulu suami kan, nak beli kasut contohlah kan, perlu ke kasut sekarang ni kan, dalam PKP ni bukan keluar rumah kan, tak perlulah jadi yang tu perlu ada perbincangan, mana keperluan dan mana satu kehendak. Baik. Kemudian tuan-tuan kena belajar untuk menabung supaya tuan-tuan dapat menyediakan ruang kewangan untuk kecemasan. Keempat, bayar hutang yang tertunggak. Time inilah masa moratorium penangguhan ini, tuan-tuan ambil kesempatan ini untuk selesaikan hutang-hutang tertunggak. Dan selepas habis moratorium nanti selepas 6 bulan, tuan-tuan akan memulakan hidup baru tanpa tunggakan. Dan kelima sekali, libatkan anak-anak dalam semua aktiviti kekeluargaan, melakukan kerja-kerja jemaah secara berjemaah. Duduk di ruang tamu semua. Kalau time tu ketua keluarga di ruang tamu, semua di ruang tamu. Maknanya elektrik hanya berlaku di ruang tamu saja. Tidak berlaku pembaziran di bilik-bilik dan sebagainya. Baik. Itu insya-Allah 5 peringatan ana kepada sahabat-sahabat untuk tuan-tuan menghadapi PKP ini, dan termasuklah semasa masuk bulan Ramadan ini
kita dah akan lihat isteri-isteri kita semakin rajin mencuba masakan baru. Dia orang semua dah Google siapa siapa yang duduk rumah tu dia dah tak ada kerja, dia menggoogle makanan dia try. Alhamdulillah, kat sini pun adalah satu nikmat jugalah. Kita akan dapat merasa berbagai masakan. Walaupun percubaan pertama gagal, tapi practice make perfect, insyaAllah. Lama-lama dia akan pandai masak. Time inilah PKP satu rahmat. Isteri yang tak pandai masak akan jadi pandai masak. Yang dah pandai masak akan mahir masak makanan yang pelbagai, akan tambah menu masakan dia lagi. Yang apa pun adalah pentingnya ialah kontrol. Kontrol. Ibu kena kontrol makanan suami dan anak-anak. Jangan selepas PKP ini semua keluar, badan semua semakin sihat. Semakin sihat macam saya lah. Jangan jadi macam saya. InsyaAllah setelah tengah cuba untuk mendietkan diri, buat pesanan Tuan Hezri duduk rumah pun boleh bersenam, insyaAllah. Ni peralatan senam dah ada, cuma kita tak pakai je. Time-time ni lah dah ada mesyuarat kat luar dan sebagainya, kita boleh masa banyak di rumah, kita ambil ruang dan peluang ketika berada di rumah ni, insyaAllah. Baik tuan-tuan, apapun kehidupan dunia ini kita nilai dengan sebagai satu hiburan, ibarat seperti hiburan, dan akhirat juga adalah tempat kekal kita selama-lamanya. Dan ingat, belanja mengikut keperluan, bukan ikut kehendak, insyaAllah. Jadi mohon maaf kepada semua sahabat-sahabat di atas jika tidak sampai penerangan saya kepada tuan-tuannya. Boleh terus WhatsApp saya, tidak ada masalah. Kalau ada pertanyaan mengenai perkhidmatan kewangan negara kita, insyaAllah. Banyak sebenarnya yang boleh kita bincang mengenai kewangan ketika PKP ini. Kita boleh ambil ruang dan peluang dalam saham dan sebagainya, tapi ini bukan medannya untuk kita berbincang mengenai saham. Ini lebih kepada nasihat dalam kuliah kita, nak menghadapi ambang Ramadan ini, bagaimana kita hendak berjimat cermat, dan insyaAllah sama-sama kita menjayakan agenda negara kita menghapuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Dan insyaAllah kita sama-sama doakan semoga negara kita terus dalam kekal aman aman dan damai, insyaAllah. Dan Allah makbulkan doa kita untuk terhindar daripada bencana ini, insyaAllah. Baik, ampun maaf daripada saya. Terima kasih kepada semua sahabat yang join live Facebook Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Jangan lupa pakat-pakat share selepas ini, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang dengan topik yang lain. Yang sudah pasti saya lebih mahir dalam bab kewangan, insyaAllah. Kalau tuan-tuan ingin bertanya mengenai produk-produk perbankan Islam dan sebagainya, insyaAllah boleh PM saya. Ingat sekali lagi, belanja mengikut keperluan, bukan ikut kehendak, insyaAllah. Baik, terima kasih. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.